Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pentadbir, pencipta, pemilik yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha bijaksana. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tafsiran kita terhadap ataupun pada surah Al-Fajr, dan kita akan baca daripada awal, kemudian kita sambung terjemahan dia, InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat sambung bacaan kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biar jadi orang yang tahu, faham berkaitan dengan agama. Kerana orang yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepadanya, Allah akan bagi kefahaman dari sudut agama. Sebelum daripada ni kita dah baca dan kita dah terjemah dan kita dah huraikan daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke-20. Dalam tu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajar. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10
yang kita dah sebut keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah dan juga 10 akhir bulan Ramadan. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan dalam ayat ni adalah 10 awal Zulhijjah. Kemudian Allah bersumpah dengan yang khusus daripadanya, iaitu pada pagi 9 Zulhijjah iaitu Arafah, dan juga pada pagi 10 Zulhijjah yang kita panggil sebagai hari raya haji atau Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang teragung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak kita supaya perhatikan kesudahan kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dan juga tentera-tentera dia dan pengikut-pengikut dia. Perhatikan keadaan mereka yang sebelum ni hebat, maju, berteknologi dan mencapai sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang lain waktu dia. Cuma dalam ketamadunan, dalam kehebatan mereka ni, dia langgar atau dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita perhatikan kesudahan mereka macam mana, kehebatan mereka, tamadun mereka, teknologi mereka tidak dapat menghalang azab Allah dari menimpa mereka. Jadi kesudahannya semua yang lawan Allah itu binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang manusia pula, di mana manusia ni dia melihat ukuran baik buruk pada sudut kesenangan dan kesusahan. Dia melihat baik buruk dia. Kalau Allah bagi rezeki yang banyak, Allah senangkan dia dengan nikmat, lalu dia rasa Allah sayang kat dia, dia rasa Allah muliakan dia. Sebaliknya kalau Allah sempitkan rezeki, Allah payahkan dalam kehidupan ni, dia rasa Allah tak sayang ke dia dan Allah hina dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, kalla, tidak begitu. Ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala ni bukan dikira dengan kaya atau miskin. Sebaliknya ukuran di sisi Allah, kalau Allah nak bagi kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Itulah cara atau kebaikan sebenar. Dan itulah asbab atau sebab dari asbab yang menjadikan kita duduk untuk belajar agama. Kerana kita tahu kebaikan dalam hidup ini ialah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut sebelum daripada ni satu kisah sahabat yang nama dia Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah yang datang jumpa Nabi, kalau kita masih ingat lagi, baru-baru minggu lepas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang badui datang jumpa Nabi. Badui ni daripada kampung lah, kita panggil badui, orang kampung. Kalau orang bandar kita panggil apa? Hadari tu, orang yang moden, orang yang lawan kepada badui, hadari lah. Jadi badui ni datang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, kami ni malu nak tanya Nabi. Tapi kalau ada orang lain datang tanya, kami seronok, sebab kami boleh ambil faedah daripada pertanyaan. Lalu datang seorang daripada kampung badui, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar orang kata atau utusan kamu kata kamu ni Rasulullah. Nabi kata betul. Siapa yang cipta langit? Nabi kata Allah. Siapa cipta bumi? Nabi kata Allah. Siapa cipta gunung? Nabi kata Allah. Lalu dia tanya, demi Allah yang menciptakan langit, bumi, gunung,
Apa betul Allah Ta'ala utuskan kamu? Nabi kata betul. Demi Allah, apakah betul kamu perintahkan kami salat 5 waktu sehari semalam? Nabi kata betul. Apakah benar kamu perintahkan puasa Ramadan? Nabi kata betul. Apa benar kamu suruh kami tunaikan zakat bagi yang mampu? Nabi kata betul. Apa benar kamu perintahkan haji bagi mampu juga? Nabi kata betul. Lalu dia kata, demi Allah, aku tak akan tambah daripada ini dan aku tak akan kurang. Mana aku akan buat sama seperti apa yang kamu ajar. Lepas dia pergi, Nabi berkata, aflaha in sadaq. Kalau betul dia seperti mana dia ucap, dia akan masuk syurga. Ingat lagi tak? Sahabat ni orang kampung, tetapi dia memiliki satu jaminan daripada Nabi. Nabi kata, kalau dia betul seperti mana dia ucap, dia masuk syurga. Mana utama kebaikan jadi orang bandar dengan jadi orang yang faham agama? Dan sahabat ni mungkin kampung dari sudut agama dia. Dari sudut keadaan hidup dia. Tapi dia adalah orang yang faham agama, sehingga Nabi kata kalau betul dia buat seperti mana dia kata, dia masuk syurga. Sebab tu status kehidupan kita bukan ukuran syurga atau neraka. Status ukuran kita ataupun status kita ahli syurga atau neraka ditentukan dengan kefahaman kita terhadap agama. Kita buat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena itu bagi belajar. Sesungguhnya duduk sekejap di masjid, baca Quran, dengar terjemahan dia, faham apa yang Allah Ta'ala kehendak, lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Ini lebih utama. Pasal apa? Kita faham apa yang Allah Ta'ala nak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jangan kita sampai satu standard yang tinggi dalam kehidupan dunia, tapi dalam agama kita masih bertatih di bawah ni. Biarlah kita badui dalam kehidupan dunia. Kampung kita ni, orang tanya KLCC pernah pergi? Tak pernah pergi. Menara KL pernah pergi? Tak pernah pergi. Putrajaya pernah pergi? Tak pernah pergi. Tapi Quran pandai baca? Pandai. Faham tak apa yang Allah Ta'ala kata? Faham. Itu lebih baik daripada kita tanya, mu gimana tak? Belakang pergi dah. Bukan setakat dalam Malaysia je, London dah pergi dah, New York pergi dah? Ya. Mana lagi hak dia tak pergi? Paris pergi. Jepun pergi. Australia pergi. Seluruh dunia dia pergi. Lalu kita tanya, pandai baca Quran tak? Tak pandai. Maka orang macam tu kita kata dia ni badui dalam urusan agama. Biar kita ni badui dalam urusan dunia, tapi kita moden dan ada standard dalam urusan agama. Jangan kita ada standard of living dalam kehidupan dunia, tapi dalam masalah agama kita masih lagi berada di tahap badui. Pasal apa? Allah Ta'ala kata dah, kalla, kehidupan dunia ni bukan ukuran kasih sayang Allah. Balla tukrimunal yatim. Ya, sebenarnya Allah Ta'ala akan hukum kamu seandainya kamu ni balla tukrimunal yatim, kalau kamu ataupun kamu tidak memuliakan anak yatim, yang tu Allah Ta'ala akan hinakan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak menggalakkan bagi makan orang miskin. Yang tu yang Allah Ta'ala kira. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, kamu makan harta pusaka dengan makan yang sifat makan yang tidak membezakan halal haramnya, rakus.
wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu menyayangi harta secara berlebih-lebihan. Kejar tugak ke dunia. Dunia ni tak habis kita kejar. Baru beli model telefon hak baru tahun ni, tak ada 2-3 bulan keluar model baru pula. Baru beli kereta model baru, pakai sekejap keluar pula. Dunia gitu lah. Renovate lah rumah besar mana pun, sampai satu tahap kita rasa tak puas walaupun rumah kita dah cantik. Pasal buat rumah comel dah, beli rumah dah 900,000 beli, buat renovation pula 200,000 pula. Duduk 3-4 tahun berasa nak kena renovate pula. Itulah dunia, tak habis kita kejar dia. Kebaikan yang sebenar ialah apa yang ada di sisi Allah. Duduk ni Nabi SAW kata rak'atal fajr, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tu rakaat sunat. Kalau hak fardu lebih besar lagi. Di sisi Allah kita baca sebelum daripada ni surah Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bandingan kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia tak boleh nak banding, terlalu jauh. Seorang sahabat datang bawa sapu tangan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la mandil ahli jannah. Ni sapu tangan ahli syurga. Sapu tangan dia je lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat penyangkut cemeti, kalau kita dalam bahasa lah ni, tempat sakut kunci. Tempat sakut kunci ni penyangkut gitu di rumah kita. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebut tempat sakut cemeti la maudhi'u sauti ahadikum. Saut ni bahasa kita, kalau kita naik kuda, kena unta, dia ada saut. Saut ni cemeti yang pendek tu. Kalau kita naik kuda kau, kita ada pak pukul belakang tu. Bila orang naik kuda sampai tempat tu, tali cemeti tu dia akan sangkut dekat pintu depan rumah dia tu. Dia naik kuda, dia ambil cemeti tu, naik kuda, pukul lagi. Tu cemeti. Daripada bahasa Arab dia panggil sautun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi SAW. Tempat letak cemeti, tempat sangkut tu, tempat sangkut. Zaman lah ni orang tak bawa cemeti dah. Kalau balik rumah kita sangkut apa? Sangkut kunci. Tempat sangkut kunci lah bahasa kita. Kalau kita mudah nak boleh fikir hak benda ada zaman kita. Tempat sangkut kunci. Saya tak nak ubah perkataan Nabi, tempat sangkut cemeti ahli syurga, dalam syurga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis tu mana kebaikan dunia kita? Kita duk kejar sampai kita Quran pun tak baca, solat berjamaah pun kita tinggal. Di mana kebaikan ni? Akhir sekali kita duduk rugi masa kita, puluhan tahun kita kejar benda yang kurang kebaikan dia. Bukan tak ada kebaikan dia, ada untuk urusan dunia kita, ada maslahat untuk jaga keluarga begini. Kalau kita guna dengan yang halal, insya-Allah jadi ibadat, dapat pahala besar juga. Tapi sampai ke tahap kita mendahulukan dia, tinggal tak sempat mengaji Quran, tak sempat mengaji cara solat yang betul,
Tak sempat nak belajar doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun kalau orang suruh berdoa, nak doa tak tahu. Ustaz tolong doa, tak erti nak doa. Tak erti baca Quran. Suruh jadi imam, berhenti dekat RNR, semua pakat semayang seorang-seorang. Pasal apa? Takut nak jadi imam. Sebab apa? Keutamaan dalam hidup kita kejar dunia. Kalau sempat pencen, alhamdulillah, habis waktu kerja, ada masa untuk fokus. Habis dah kerja, dunia dah habis dah, kita buat untuk akhirat pula pencen ni, alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat pencen, kita plan lepas daripada pencen ni baru kita nak akan buat ibadat begini. Tak ada sampai umur pencen Allah jemput dalam keadaan belum bersedia. Hak lagi berat lagi, umur dah pencen, patutnya Allah dah bagi masa dah untuk belajar agama. Sebab selama ni 55 tahun dah buat kerja dah ni. Ada sampai 60 tahun buat kerja. Allah bagi umur dia lebih daripada tu, ada waktu untuk dia ni belajar agama. Tiba-tiba waktu umur dia pencen, dapat duit gratuiti habis, buat untuk enjoy the life. Pergi jalan sana, makan restoran mahal, pergi gini. Sepatutnya umur tu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa lagi dikejar dunia? Nah, sebab itu kita kena faham apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lantas Allah ingatkan kita akan destinasi kita yang terakhir, iaitulah hari kiamat. Dan Allah bagi gambaran kepada kita bagaimana keadaannya hari kiamat. Dan surah-surah pendek ni antara surah-surah yang menggambarkan dengan jelas, seakan-akan kita nampak visual dia. Cuma kita tak boleh nak bayang je macam mana hakikat sebenar. Tapi cerita pendetilan cerita hari akhirat menyebabkan seakan-akan kita rasa dahsyat dan mengerikan hari tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat 21. Kalla, jangan sekali-kali, jangan buatlah hak macam hak di atas itu. Idza dukkatil ardu dakka, apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan diratakan. Ini kejadian hari kiamat. Apabila berlakunya hari kiamat, maka bumi ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan digoncangkan oleh Allah sehingga apa? Dan diratakan serata-ratanya. Tuan-tuan ingat orang rata ni macam mana rata? Serata-ratanya. Tak ada dah lembah, tak ada dah gunung. Dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala sebut, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu tak akan tengok pada hari kiamat ada tanah tinggi dan ada tanah lembah. Tak ada, serata-ratanya. Dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala kata, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana bumi yang kamu diami ni ditukar menjadi bumi yang lain. Mana bangkit hari kiamat nanti, kubur ditanam tu mungkin kubur Ampang, mungkin kubur mana, Bukit Permai ke, kubur mana, kubur Karak ke, tempat gunung, tempat bukit. Tapi bila bangkit hari kiamat, tak ada dah yang namanya Ampang, yang namanya Karak, yang namanya Selangor, yang namanya Malaysia, yang namanya Afrika ko, yang nama tak ada dah. Bangkit-bangkit bumi serata-rata dah. Allah ratakan. Gunung Allah Taala cabut. Gunung
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung tu akan jadi seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin, hancur berkecai. Tuan-tuan bayangkan berlaku hari kiamat tu dahsyatnya. Lalu segala apa yang kita kejar selama ni, rumah banglo kita yang besar, kereta kita yang mewah, kebun kita yang indah, semua harta yang kita kumpulkan di dunia, di saat Allah katakan habis tak tinggal apa pun. Tuan-tuan tengok kalau orang buat pembangunan, kita ada rumah ke gapo, dia mari nak buat construction apa, dia mari sodok habis. Hak kita buat tak tinggal apa. Kebun hak kita tanam, kalau mari nak buat jalan construction, dia sodok kebun kita, tak ada dah kebun aku, tak ada dah, rata habis je. Begitulah keadaan Allah Azza wa Jalla, ratakan hari kiamat nanti. Kebun hak kita buat tak ada, rumah hak kita bina tak ada, apa pun dalam dunia ni tak tinggal walaupun satu pun daripada harta. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? La tara fiha iwajan wala amta. Kamu tak nampak dah. Tujuan apa Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillah, lalu mereka pun pergi keluar menzahirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang berkuasa, Al-Wahid Al-Qahhar, yang mana dia sangat-sangat perkasa dalam kekuasaannya. Itu keadaan hari kiamat. So hari ni apa saja yang kita cari dalam dunia, transfer siap-siap. Cara nak selamat boleh. Apa yang kita dapat di dunia, transfer terus kepada akaun akhirat. Transfer. Kalau kita sempat transfer, alhamdulillah. Tak sempat transfer, macam mana nak transfer? Tekan butang, kliklah link tu, transfer. Transfer. Sebab tu dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang bila nak mati. La asaddaqanna wa la akunanna minas salihin. Bila dia nak mati, dia minta, ya Allah, kalaulah aku sempat lagi, aku nak sedekah semua harta-harta aku. Boleh kau balik sikit je, nak balik sekejap je di dunia. Pasal apa? Nak transfer, nak bagi. Kalau tak sempat bagi, hancur. Satu saat kita minta dalam kehidupan, di saat kita mati, ya Allah, boleh dah nak balik sekejap je. Kalau buat balik apa? La asaddaqanna, aku akan bersedekah. Pasal apa? Semua harta dunia tu nak transfer pergi kepada akaun akhirat. Tapi berapa ramai orang buat sewaktu dia masih ada kesempatan. Sayang nanti nak guna lagi duit ni, nanti nak tu, nanti nak ni, macam-macam dia nanti. Sebab apa? Sebab dia leka dengan kehidupan dunianya. Yakin dan percaya sampai satu saat yang Allah Ta'ala takdirkan, segala apa yang kita kumpul dan kita bina akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bumi digoncangkan berturut-turut dan diratakan serata-ratanya. Di saat itu, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Allah Azza wa Jalla bersama dengan para malaikat berbaris-baris dengan sifat kedatangan yang kita tak boleh nak bayangkan, kerana Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk. Cuma kita yakin bahawa Allah yang kata di hari kiamat Allah akan datang. Untuk apa? Untuk mengadili manusia. Siapa yang buat baik selama hidup di dunia, dia akan dapat kebaikan di hari akhirat. Siapa yang buat jahat di dunia, langgar perintah Allah,
langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapat kehinaan di hari kiamat. Allah datang untuk mengadili manusia. Bersamanya Allah datang dengan kumpulan malaikat yang berbaris-baris. Allah yang kata. Di saat Allah datang dengan para malaikat, Allah bawa juga sesuatu bukti yang menggerunkan manusia, yang selama ni manusia kufur dengannya. Iaitulah Allah bawa api neraka. Allah pertontonkan api neraka yang selama ni menjadi ancaman kepada orang-orang kafir. Maka Allah pertontonkan, sehingga bila Allah pertontonkan itu, orang yang beriman, yang beramal pun rasa tak selamat. Allah Ta'ala kata dalam ayat, waji'a yawma idzin bi jahannam, maka pada hari tersebut didatangkan api neraka Jahannam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu ditarik tu api neraka ni, api neraka ditarik oleh 70,000 rantai. Zimam ni bukan rantai biasa dak, rantai kekang. Kalau tuan-tuan ada kuda ni dia ada tali yang kita letak kekang dekat mulut ni. Ni bila kita tarik, kuda tu akan dia berhentilah kan. Kalau kita nak bawa mana-mana, kita bawa tali tu. Kalau kita nak tarik kuda, kita tarik tali tu, dan kita kena kekang kuda tu daripada liar ke apa, kita juga tarik tali. Dia pada bahasa Arab zimam. Api neraka ada tali kekang untuk tarik dia dan untuk kekang dia daripada keganasan yang menyambar manusia. Sebab api neraka ni terlalu ganas. Dia nak menyambar mana-mana manusia yang dia boleh sambar. Jadi Allah Ta'ala kekang dia dengan 70,000 rantai. Besar tak besar? Besar. Tambah lagi besar, Nabi SAW kata, setiap rantai daripada 70,000 tu ditarik pula oleh 70,000 malaikat. Itu dalam hadis yang sahih. Api neraka ditarik oleh 70,000 rantai kekang, dan setiap rantai ditarik pula oleh 70,000 malaikat. Besar tak besar? Besar. Besar api neraka ni. Kita bimbang kepadanya. Kita takut kepada azab Allah dan kita berlindung daripada azab api neraka. Di saat tu manusia ketakutan tuan-tuan, sehingga orang beriman pun akan jatuh melutut, lembek lutut ni, takut sehingga lututnya. Dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa in thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Kami akan kumpulkan manusia ni di sekeliling neraka atau di tepi neraka dalam keadaan melutut, jatuh melutut, takut. Dan bila ketakutan, mulalah dia pun yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Mulalah dia pun teringat. Teringat apa? Teringat apa yang dulu dia buat. Okay? Maka pada hari itu manusia akan sedar. Akan tetapi kesedaran itu tidak berguna lagi baginya. Teringat dah masa tu, Allah, rupanya sungguh Allah Ta'ala royak begini menyesal. Tapi apakah penyesalan dan kesedaran itu bermanfaat? Tak ada. Pasal tak boleh nak tambah dah apa yang kurang daripada catatan amalan tu.
Orang yang tak beriman pun menyesal, orang yang beriman dan beramal pun menyesal. Orang yang tak beriman menyesal mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal. Orang yang dah beriman akan menyesal, Allah kalaulah aku banyakkan lagi amalan. Sebab masa tu semua orang rasa amalan dia tak cukup. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada orang dia lahir ke dunia sampai dia mati daripada dalam keadaan umur dia tua. Daripada lahir sampai dia tua. Umur tua ni berapa tahun Allah Taala alam. Kita letaklah tua kita ni umur 60 tahun warga emas. Sejak lahir sampai umur tua dia senantiasa bersujud kepada Allah. Orang yang macam ni kalau bangkit di hari akhirat tetap dia akan rasa amalan dia kurang. Pak kita ni hak sujud ni kadang-kadang, hak banyaknya tidur, main. Lagu mana keadaan kita bila teringat pada masa tu, ya Allah, ruginya kalau aku dulu masa aku begini, masa aku begini. Tapi tak boleh nak buat apa dah. Mulalah dia bercita-cita. Dia kata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku dulu. Mula dia kata alangkah baiknya jika dahulu. Dia pun fikir qaddamtu li hayati, aku lakukan kebaikan untuk hidupku ini. Alangkah baiknya kalau aku dulu duduk sebentar lepas subuh baca Quran. Alangkah baiknya kalau aku dulu waktu kerja ada waktu aku rehat tu aku pergi sembahyang duha. Alangkah baiknya kalau dulu aku ni sedekah RM1 je satu hari. Padahal tak susah pun. Alangkah baiknya kalau aku dulu berinfak ataupun buat benda-benda yang kekal kebaikan. Alangkah baik. Kita mula mikir alangkah baik. Kadang-kadang pintu kebaikan lah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datang depan mata kita. Kita susah, kita tak cari pun orang miskin. Orang miskin datang depan rumah kita. Kita hari akhirat nanti, kita akan kata, alangkah baiknya kalau aku dulu layan dia. Kadang-kadang pintu kebaikan tu Allah hadirkan depan kita. Depan. Kawan kata, mari kita semayanglah dulu, contohnya. Semayanglah sunat sekejap. Tak apalah, mau semayang dulu, aku tunggu dalam kereta. Dia pun tunggu. Kawan semayang 2 rakaat, dia tunggu dalam kereta. Akhirat nanti dia kata, alangkah baiknya kalau aku dulu semayang dulu kawan tu. Alangkah dan alangkah ni banyaklah hari akhirat. Ni pun kita banyak dah. Alangkah dulu aku malah ngaji, alangkah baiknya kalau aku dulu ngaji sampai degree dapat dah grade tinggi peceng ni. Jumpa reunion ni, kawan-kawan dulu reunion. Hak ni mengaji sampai senior ni ngaji. Aku dulu nakal lah. Kalau aku ngaji sikit lagi boleh dah setara berdemo juga ni. Macam kamu juga ni laku. Kita pun menyesal. Tu baru cerita urusan dunia. Cuba bayang kita alumni akhirat nanti. Alumni dunia jumpa di hari akhirat. Tengok orang tu bawa amalan berbondong-bondong. Tengok orang ni bawa amalan berbondong-bondong. Kita bawa sikit je. Apa? Padahal tu kawan-kawan kita belaka tu. Pasal apa? Dulu kawan-kawan kita rajin. Dia ajak kita pergi masjid. Mari kita pergi masjid. Tak apalah, mugilah dulu aku ada kerja kat rumah. Nyesal. Padahal kalau balik rumah sebagai contoh, kau ajak marilah dulu dia duduk kuliah subuh dulu sekejap. Kita baca tafsir, kita baca Quran, kita baca terjemahan tafsir, 7.30 kita balik. Tak apalah aku ada urusan sikit balik. Balik rumah duduk goyang kaki juga. Duduk rehat aja di rumah. Tak apalah kita dengarlah online lah, ustaz ada online. Dia pun pakai online tu pakai leno gitu ya.
Alangkah baik dan alangkah baiknya macam-macam kita akan menyesal. Tapi penyesalan yang tidak ada lagi jalan kembali. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita kepada kebaikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tiada siapa pun yang dapat mengazab seperti azabnya. Maka hari itu akan berlakulah hukuman Allah kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah dialah mengazab manusia. Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Kerana kemurkaan Allah sangatlah dahsyat. Kemurkaan Allah sangatlah dahsyat. Ambillah seringan-ringan ahli neraka, azabnya ialah bara api tak diletak tapak kaki, menggelegak, mendidih otaknya. Tu azab seringan-ringan azab. Letak bara tapak kaki, wal-iyadzu billah, kita berlindung dengan Allah daripadanya, dengan sebab bara api yang ada di tapak kaki mendidih otaknya. Kalau tuan-tuan baca Quran, Allah Ta'ala gambarkan mereka dibelenggu, diikat, dituangkan besi panas di atas ubun-ubun, mendidih, menggelegak, pecah tengkorak, masuk dalam tubuh, hancur lebur isi tubuh. Diberi makan dengan makanan hal kita sebut baru ni, dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan pohon-pohon, buah-buahan yang berduri, bila masuk dalam perut hancur luluh. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari akhirat tak ada orang yang boleh azab seperti mana Allah mengazab orang-orang yang kufur kepadanya. Wal iyadzu billah, kita berlindung dengan perlindungan yang sebesar-besarnya dengan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kita minta keselamatan dari Allah daripada azab api neraka, kerana azab neraka sangat mengerikan. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tak ada orang yang boleh azab seperti mana Allah azab. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada orang yang boleh membelenggu, mengikat seperti mana Allah ikat. 70 hasta rantai itu dibelik manusia. Rantai daripada besi, dipakaikan pula pakaian daripada api. Tuan-tuan dari mana? Minta dengan malaikat, malaikat Allah tak layan. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Allah tak cakap dengan mereka, Allah tak pandang mereka, Allah tak sucikan mereka, Allah biarkan mereka dalam api neraka diazab. Mereka minta dengan malaikat, tolonglah bagi tahu kepada Allah, tolonglah minta bagi tahu kepada Allah, ringankan azab kami. Allah tak layan sikit pun. Dahsyat. Sebaliknya, kalau orang tu beriman kepada Allah, maka dia akan jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau dia beriman, taat kepada Allah, Allah kasih, Allah layan mereka dengan baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat yang ke-27, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang redha lagi diredai. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Allah panggil, kembalilah kamu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Kamu redha dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu, dan kamu akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga pada hari akhirat bila masuk syurga, Allah Ta'ala kata, wahai penghuni syurga, buatlah apa sahaja kamu nak buat dalam syurga, aku dah redha kepada kamu.
Yang tu yang kita nak tuan-tuan, kebahagiaan kita yang sebenar. Lalu bila Allah panggil jiwa-jiwa yang baik, yang beriman, yang beribadah, yang tidak kata menyelisihi perintah Allah dan Rasul ni, Allah Ta'ala kata, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, kemudian masuklah kamu ke dalam syurgaku. Yang inilah yang kita nak tuan-tuan, yang kita harapkan, yang kita minta dengan Allah, yang kita mendayu-dayu, kita merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, kurniakanlah kami redamu dan syurgamu, wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar, dan kami berlindung denganmu daripada kemurkaanmu dan azab api nerakamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni adalah real, benda real, story, kisah benar yang akan berlaku di masa hadapan. Beruntunglah orang yang tahu cerita ni, lalu dia mempersiapkan diri membeli saham-saham akhirat. Lalu beruntunglah orang yang tahu cerita ni, dia mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi orang yang menambahkan amal soleh dalam kehidupan dia sehingga dia selamat di hari akhirat nanti. Mintalah kepada Allah keselamatan, dan kita minta dengan Allah mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini akan jadi sebahagian daripada khazanah amal kebaikan kita di akhirat. Sekejap je lepas subuh, duduk sebentar, istiqamah, insya-Allah kita dapat kebaikan. Lalu kita balik, mungkin kita lah balik adalah kerja, tapi apakah kerja di rumah lebih besar daripada kerja memahami kalam Allah? Sangatlah rugi kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah mentaufikkan kita kepada hidayahnya, Allah pandu kita, Allah tarik kita dengan ubun-ubun kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan dan kelalaian yang menyebabkan penyesalan yang besar di hari penyesalan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah esok kita akan sambung pada surah Al-Balad. Ni pakatlah mari, kalau boleh hak free kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, hak mana-mana tu, ajaklah dia datang, penuhkan masjid. Dan kalau boleh kita mari duduk dekat-dekat. Satu lagi yang saya cita-cita, kita mari duduk dekat-dekat, kerana malaikat akan datang bersama dengan dalam majlis ilmu. Kita mari duduk dekat-dekat. Lagi dekat, maka lagi kita dilindungi, dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan kemudian link kita yang ada, kita share di Facebook masjid pun share, di Facebook saya pun Ustaz Ahmad Hashimi. Ambil link tu, bagi kepada kawan-kawan, kita sebarkan kebaikan. Kurang-kurangnya kita jadi orang yang menyebar kebaikan, menyebar majlis ilmu, kita dapat manfaat sebagai orang yang menyampaikan. Tuan-tuan tak perlu mengajar, tapi kalau orang dapat manfaat sebab tuan-tuan sebarkan link kuliah ni, insya-Allah saya yang duk kecek ni dapat pahala, tuan-tuan yang dapat kecek dapat pahala serupa dengan saya. Pasal apa? Man dalla ala khairin kafa'ili. Tuan-tuan mari duduk dengar je, ataupun orang lain online, tapi dapat pahala seperti ustaz yang bercakap, yang sedapnya. Benar? Dengan apa? Kita sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحمنا إذا رجعنا إليك. Ya Allah, rahmatilah kami apabila kami kembali kepadamu. Limpahkanlah kepada kami rahmat, keampunan. Limpahilah kepada kami kasih sayang, dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan rahmat dan kasihmu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dengan kemurahanmu dari kemurkaanmu. Kami berlindung dengan keampunanmu dari hukuman balasmu. Kami berlindung dengan kasih sayangmu dari azabmu. Ya Allah, tidak ada yang berhak untuk dipuji Engkau, ya Allah, melainkan dengan puji-pujian yang Engkau sendiri puji dirimu dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.